Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Surah Al-Hujurat surah Ali Imran ayat yang ke-103. Yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan menyeru kepada semua orang Islam supaya mereka bersatu padu dan jangan berpecah belah. Namun apabila kita melihat kepada situasi umat Islam pada zaman sekarang ini, tak kiralah di mana sahaja mereka berada dalam keadaan yang berpecah belah. Perpecahan yang berlaku di kalangan mereka amat parah sekarang kalau kita lihat. Dan perpecahan ini mungkin disebabkan oleh perbezaan ideologi yang mereka pegang. Perbezaan mazhab yang mereka anuti. Dan kadang-kadang disebabkan perkara yang remeh-temeh. Mereka berpecah. Ini menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang lemah, menuju kehancuran. Dan ini adalah bukan satu perkara yang sepatutnya dijauhi daripada di kalangan umat Islam, supaya mereka itu tidak terus berada dalam keadaan hina dan tidak dipandang hormat oleh masyarakat dan agama yang lain. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan kedatangan Ramadan pada tahun ini, marilah sama-sama kita gunakan dan kita menggunakan sebaik mungkin peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini untuk kita menguatkan kembali perpaduan persaudaraan di kalangan kita. Kerana kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan berbagai-bagai ganjaran kepada umat Islam yang melakukan amal ibadah dalam bulan tersebut. Begitu juga dengan amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada bulan tersebut yang boleh kita jadikan sebagai sandaran untuk menguatkan lagi perpaduan di kalangan umat Islam itu sendiri. Seumpamanya, kefarduan puasa yang difardukan pada bulan Ramadan. Kita melihat amalan ibadah puasa ini adalah merupakan suatu amalan yang melatih umat Islam untuk sama-sama merasai kesusahan, untuk sama-sama merasai keletihan, untuk sama-sama merasai kelaparan. Tidak ada beza antara pengamalan puasa, pensyariatan puasa itu di kalangan masyarakat Islam, sama ada mereka itu kaya, miskin, berpangkat ataupun rakyat biasa. Sama saja. Maknanya mereka akan mula berpuasa apabila masuknya waktu subuh dan mereka akan berbuka pada apabila masuknya waktu maghrib. Sama saja. Tidak ada beza amalan puasa itu antara orang kaya, orang miskin. Umpamanya, kalau kita katakan orang kaya itu sebab mereka kaya, mereka hanya boleh puasa separuh hari saja. Orang miskin puasa sepanjang hari. Tidak, dia sama saja. Jadi dengan persamaan tersebut, kita sepatutnya mengambil periktibaran bahawa, mengambil suatu pengajaran bahawa kita adalah sama. Ibadah yang sama, amalan yang sama. Dan yang mulia di antara kita ialah bukan disebabkan pangkat ataupun darjat kita, tetapi disebabkan oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling tinggi takwanya. Jadi disebabkan amalan berpuasa itu mengajar kita erti kesamaan, mengajar kita erti sama-sama merasa susah dan sebagainya. Ia sepatutnya dijadikan sebagai satu landasan untuk kita menguatkan perpaduan di kalangan kita, mewujudkan persaudaraan di kalangan kita. Janganlah kita menjadikan alasan yang remeh-temeh untuk kita bertelingkah, untuk kita bermusuh dan untuk kita melupai suruhan Allah Subhanahu wa taala
arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa mewujudkan persaudaraan bersepadu-padu di kalangan umat Islam itu sendiri. Yang keduanya, kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ini, kita dianjurkan juga untuk bersedekah. Maknanya bagi orang-orang yang berkemampuan, yang mempunyai lebihan dalam harta benda dan sebagainya, mereka digalakkan, disuruh untuk bersungguh-sungguh untuk bersedekah kepada orang-orang yang kurang berkemampuan, dan dijanjikan dengan ganjaran yang cukup besar, balangan yang cukup besar. Dan daripada sinilah kalau kita lihat amalan bersedekah ini boleh menimbulkan rasa persaudaraan, rasa kasih sayang di kalangan umat Islam itu sendiri. Mereka sama-sama berkongsi rezeki yang mereka ada. Yang kaya tidak lupakan yang miskin. Yang berada tidak lupa kepada mereka yang kurang berkemampuan. Dan sepatutnya itulah kita gunakan sebagai satu alasan untuk kita, satu sandaran untuk kita terus mewujudkan persaudaraan dan perpaduan di kalangan kita. Begitu juga kalau kita lihat salah satu lagi di antara amalan yang disyariatkan pada bulan Ramadan ialah bertarawih, solat tarawih. Dan kita alhamdulillah kita melihat bahawa terutama sekali di masyarakat Islam di Malaysia ini, walaupun mungkin pada bulan-bulan yang biasa mereka jarang ke surau atau ke masjid untuk berjemaah. Tapi alhamdulillah apabila datangnya bulan Ramadan, mereka ini, masyarakat kita ini akan berusaha untuk pergi solat tarawih secara berjemaah di surau atau di masjid. Alhamdulillah, satu perkembangan yang baik. Walaupun mungkin pada bulan biasa mereka tak ke surau. Jadi dengan semangat mereka ke surau itu, ke masjid itu, berjemaah itu, sepatutnya dijadikan sebagai satu asas ataupun alat untuk mereka apabila sama-sama bersolat berjemaah, menguatkan perpaduan di kalangan mereka. Disuruh supaya rapatkan saf, walaupun mungkin dalam SOP pada musim pandemik ini, musim COVID-19 ini, kita ada SOP yang sepatutnya kita terpenuhi. Tapi sepatutnya kita boleh jadikan sebagai solat berjemaah, tarawih berjemaah itu sebagai satu alat untuk kita pupukkan perpaduan di kalangan kita. Dan biasanya di Malaysia juga kalau kita lihat, selepas daripada tarawih itu, kebanyakan surau atau masjid dia akan adakan sedikit jamuan murih untuk sama-sama berkongsi, sama-sama duduk santai dan sebagainya, sambil-sambil makan, sambil-sambil berbicara, berbual, menceritakan keadaan semasa dan sebagainya. Dan ini sebenarnya boleh dijadikan sebagai suatu amalan untuk kita sama mengeratkan lagi perpaduan di kalangan umat Islam itu sendiri. Hentikanlah pertelingkahan, lupakanlah segala persekaitaan, perselisihan dan sebagainya, kerana itu tidak memberikan kebaikan kepada umat Islam. Kita ambil semangat daripada Ramadan ini dengan puasa bulan Ramadan, dengan saranan ataupun dengan saranan Allah supaya umat Islam itu bersedekah dan sebagainya, dengan pensyariatan solat tarawih berjemaah dan sebagainya. Jadi kita gunakanlah itu sebagai satu landasan untuk kita bersatu padu. Janganlah kita berpecah lagi, janganlah kita bertelingkah lagi, kerana ianya tidak membawa apa-apa kebaikan kepada kita, khususnya umat Islam itu sendiri di Malaysia pada hari ini. Kerana kita lihat bahawa sungguhnya perpaduan itu akan membawa kekuatan kepada kita, dan perpecahan itu akan membawa kemusnahan, kehancuran dan kemururan kepada umat Islam itu sendiri. Jadi saya rasa itulah cukuplah setakat itu sedikit peringatan buat diri saya dan juga buat muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita pada bulan puasa ini, dan sama-samalah kita menjaga SOP yang telah ditetapkan supaya janganlah kita nanti jadinya berjemaah di surau itu sebagai suatu fitnah, tempat merebaknya pula COVID dan sebagainya. Jagalah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, dan semoga Allah SWT memberikan kesihatan yang baik kepada kita dan menghindarkan kita daripada segala penyakit dan menerima amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Setakat itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.